أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah inayah, pertolongan hidayah Allah Ta'ala kurnia bekal buat kita di malam hari penuh barakah ni. Walaupun hujan turun dengan agak lebat di luar sana, maha baik Allah temukan kita untuk sama-sama mempelajari kalamnya. Moga-moga adalah sinar kebaikan buat kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana biasa, insya-Allah sebelum kita bacakan Al-Quranul Karim, jom sama-sama kita menyebutkan terlebih dahulu urutan huruf hijaiyah dan juga membacakan Iqra sedikit sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim. Jadi saya sebutkan, kita ikut bersama-sama. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Saja kita buat ulang kaji sikit sebab Fatur Rahman lama tak main kan. Alif sampai Ya ada 29 huruf yang dipanggil sebagai huruf hijaiyah. Terpecah kepada dua pecahan, satu dipanggil huruf isti'la, satu lagi dipanggil huruf istifal. Apa maksud isti'la? Huruf-huruf meninggi atau huruf-huruf tebal. Lawan dia adalah huruf-huruf nipis. Jadi cara nak ingat 29 huruf ni siapa tebal siapa nipis, hafallah siapa yang tebal. Kalau hafal siapa yang tebal, maka balance dia tu pasti nipis. Jadi yang tebal ada berapa huruf semua? 7. Simpan dalam memori ni. Huruf-huruf tebal Alif sampai Ya cuma ada 7. Yang pertama huruf Kha, yang kedua Sad, yang ketiga Dad, lagi Ta, Za, Ghain dengan Qaf. So 7 huruf ni kita tak akan baca khasadata zaghaqa, tak baca macam tu, tapi kita akan baca tebal. Kha, Sa, Da, Ta, Za, Gha, Qa. 7. Dan kesemua 7 ni tak berhajat langsung kepada muncung. So jangan baca Kha, Sa, Da, Ta, Za, Gha, Qa, sebab ramai orang suka nak muncung kat situ. Huruf yang sangat berhajat pada muncung cuma huruf Waw dan juga Nun. Itu pun pasal nak eja je ada waw kat tengah-tengah tu. Nun, waw, nun. Jadi Nun. So kalau Nun tu baris atas, Nun tu baris bawah, Nun tu baris atas ataupun baris bawah, dia tak berhajat lagi kepada muncung. Dia jadi Na, Ni. Tak ada pun No, Ni. Tak baca macam tu. So yang betul-betul kena muncung cuma Waw. Hak lain alif sampai Ya tak berhajat kepada muncung. So balance daripada 7 huruf itulah dipanggil istifal, huruf rendah. So kita bacalah rendah, batas saja, nipis-nipis gitu je. Okey, sambung pada Iqra kita hari ni. Iqra 3 muka surat 22 kan? Okey, jom kita baca Iqra 3 muka surat 22. Jumpa tak? Fatur Rahman, apa atas sekali tu? La. Iqra 3. Atas sekali tu dia tulis Iqra 3. Tulis tak Iqra 3 macam ni? Betul, dalam tu ada juga. Tarik ke belakang lagi. Sampai jumpa Iqra 3. Atas. Tengok atas sekali. Ada tulis Iqra 3 tak? Atas, belakang. Ada? Muka surat 22. Okey. Sebut sama-sama. Ahlan. Nakisu walabithu
mafatihahu. Salah. Mafatihahu fawakazahu kalihuna kitabahu tazudani syuhumahuma la yauduhu saghiruna subulana rakibu khati'ina lima yuha kharaqu lahu zuhurihi fa'aqaruha tubashiru karihuna talumuni la tanabazu yuza'una maqalidu yaisu. Kalau kita perhatikan pada muka surat ni, masih lagi bercerita tentang mad asli yang kita kena baca panjang sepanjang 2 harakat. Jangan lebih setengah harakat pun. Jangan baca tak sedap dah. Bagi 2 je. Nakisu gitu. Baik, ramai-ramai. 1, 2, 3. Nakisu walabithu mafatihahu kalihuna kitabahu tazudani syuhumahuma la yauduhu saghiruna subulana rakibu khati'ina lima yuha kharaqu lahu zuhurihi fa'aqaruha tubashiru karihuna talumuni la tanabazu yuza'una yaisu. Okey, kita ambil muka surat terakhir. Wa idza sa'alaka ibadi la yusufu wa akhuhu nasiya hutahuma wa kharaqu lahu banina aruni madza khalaqu wa kafa bina hasibina hadhihi bida'atuna wa thulatha wa ruba'a qalu taqasamu bima kasabu ma taraka qala ma nahakuma libasahuma liyuriyahuma salataka ala syakilatihi. Bacaan boleh terputus-putus asalkan betul walaupun lambat. Kita tak kejar kepada nak cepat-cepat khatam, tapi saya tadi perasan ada juga kita tergelincir dekat sini. So kalau kat Iqra' pun boleh tergelincir, tak mustahil lah bila baca Quran lagi banyak tergelincir. So sama-sama sebut wa idza sa'alaka ibadi 1 2 3 wa idza sa'alaka ibadi
ليوسف وأخوه نسيا حوتهما وخرقوا له بنينا أروني ماذا خلقوا وكفى بنا حاسبين هذه بضاعتنا وثلاث ورباعا قالوا تقاسموا بما كسبوا ما تركا قال ما نهاكما لباسهما ليريهما صلاتك على شاكلته. Okay, barakallahu fikum. Rasanya tak ada soalan lah kot, sebab dia hanya berkisar tentang mad asli. Kalau tak ada tanda-tanda mad asli, maka kita bacalah dengan pendek. Kalau ada huruf alif, huruf waw, huruf ya, iaitu huruf-huruf mad asli sebelum dia pada atas, bawah, depan, maka kita kena bacalah dengan 2 harakat. Tayyib. Jom sambung bacaan kita hari ini pada muka surat 90. Apa je? 95. Wa idza kunta fihim. Okey, jumpa semua insya-Allah. Muka surat 95 ayat atas sekali 102. Bacalah Quran ini dengan hati, jangan baca dengan nafsu, tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا Barakallahu fikum. Jadi kita bacalah satu ayat ini sahaja, hampir setengah muka surat lah. Syahir dulu pula insya-Allah. Masya-Allah, barakallahu fiik. Bagus bacaan. Cuma satu je pada lafzul jalalah nama Allah Azza wa Jal. Kalau boleh, kalau kita perhatikan sebelum nama Allah tu baris atas atau baris depan, automatik nama Allah akan jadi bacaannya tebal. So macam tadi tu bukan tak tebal, mungkin kurang tebal. Innallah, innallah. So sepatutnya innallah, nallah, dia kena tebal sikit je lah. Yang lain semua masya-Allah tajwid ataupun dengung semua lengkap baik. Baik, sebelum kita tadabbur isi yang kita bacakan di malam hari ini, jom kita baca sama-sama. Mula dengan a'udzubillah dan kita masuk kepada wa idza kunta fihim terus. 1 2 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Barakallahu fikum. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perasan ayat ni cerita tentang hukum solat secara peperangan, solat dalam peperangan. Tapi kalau kita perasan Allah Taala sebutkan wa aqimus salata wa atuz zakat, untuk solat fardu Allah Taala tak ajar pula cara-cara solatnya. Sebab itu kita berhajat kepada hadis Nabi. Pasal dalam bab semayang Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, kamu semua semayanglah macam mana kamu tengok aku semayang. Jadi itu kesempurnaan agama ni dia mesti dengan Al-Quran, mesti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ambil Quran sahaja buang sunnah, ataupun ambil sunnah sahaja buang Quran. Tapi dalam waktu yang sama berkaitan dengan solat dalam peperangan ni, Allah Taala sendiri yang ajar kaedah solat berperang ni. Jadi Allah Taala kata apa? Wa idza kunta fihim, jika engkau bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah peperangan, wahai Muhammad, kunta tu ta tu balik pada Nabi. Dia panggil dhamir mustatir. Siapa belajar bahasa Arab dia tahu dah lah. Dhamir apa? Mustatir dengan lawan dia apa Syahir? Tak sampai lagi? Oh, jauh lagi ya, subhanallah. Dia ada dhamir mustatir. Maksudnya yang bercantum lah. So kunta tu yang depan mata kita lah. So bila Allah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata, duhai Muhammad, jika engkau bersama dengan teman-temanmu sedang berperang.
Apa nak kena buat? Faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Maka hendaklah engkau bersama-sama dengan mereka melaksanakan solat. Wal ya'khudhu aslihatahum. Dan ketika solat itu sedang didirikan, biasalah kalau semayang dalam peperangan ni, dia jadi semayang qasar. Semayang qasar. Jadi pendek. Ya, 2 jadi 2, yang 4 jadi 2 lah, yang 3 tetap 3 lah. Okey? Jadi bezanya dekat sini, tengah semayang tu Allah kata pegang juga senjata. Wal ya'khudhu aslihatahum. So peganglah senjata. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Apabila satu kaum ataupun satu pasukan dia telah selesai rakaat yang pertama, apa dia nak kena buat? Falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Kena datang satu kumpulan yang lain pula untuk semayang dekat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kumpulan yang pertama semayang kat belakang Nabi itu, yang lain semua berjaga-jaga. Bila rakaat pertama dah selesai, bila mereka bangun untuk rakaat yang kedua, mereka kena pergi ke belakang dan orang belakang pula pergi ke depan. Yang duduk belakang tadi kena semayang sendiri-sendiri. Settlekan solat sendiri-sendiri. So, orang yang kat belakang pula dia akan jadi grup, akan jadi rakaat yang pertama. Dia nampak tak? So, macam tu Allah Ta'ala ajar Nabi SAW. Lam yusallu falyusallu ma'ak. Yang di awalnya mereka tak semayang, yang jaga geng-geng tengah semayang ni, ketika mereka ni pergi ke belakang, yang tak semayang ni pula bersolatlah bersama dengan engkau. Dan solat mereka pun sama juga. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Mereka kena senantiasa berjaga-jaga dan mereka kena semayang bawa senjata. Kenapa? Di sini Allah datangkan sebabnya. Allah kata waddal ladzina kafaru law taghfulun. Allah kata sebenarnya orang-orang kafir itu sangat ternanti-nanti kalian melalaikan daripada berpegang dengan senjata. Tunggu time saja. Makna kata kalau kalian letak senjata kat sana, tak ambil peduli senjata kalian, apa yang bakal berlaku? An aslihatikum wa amtiatikum. Senjata kalian dan juga barang-barang kalian, harta benda kalian, fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Maka mereka akan menyerang kalian dengan serbuan yang apa kita panggil? Sekaligus yang disebut. Menyerbu kalian sekaligus. Dia tak ada bagi can dah. Sebab tu dalam peperangan kok mana semayang pun kena pegang senjata jugalah. Tayyib. Wala junaha alaikum, tapi maha baik Allah Subhanahu Wa Taala, Allah datangkan juga pengecualian lah. Bolehlah nak letak senjata ni untuk siapa? Inka nabikum azam mim matar. Kalau kamu tersakiti, sakit sangat dah ni, tak boleh dah nak angkat senjata. Kalau semayang tu nak kena letak senjata, boleh lagi. Atau matar, hujan. Hujan yang tak memungkinkan nak pegang senjata lah. Apa lagi? Au kuntum marda, ataupun kerana kamu sakit. Yang pertama tadi susah, yang kedua hujan, dan yang ketiga sakit. Antada'u aslihatakum. Maknanya Allah kata tak salahlah untuk kamu meletakkan senjata kalian. Tapi kalau tak ada tiga-tiga keadaan ini, semayanglah dalam posisi pegang senjata, boleh. Wa khudhu hizrakum, dan Allah Ta'ala kata hendaklah kalian senantiasa bersiap siaga. Kena bersiap siaga. Kenapa juga Allah Ta'ala kata innallaha a'adda lil kafirina azabam muhina. Dan inilah busyranya, khabar gembiranya Allah Ta'ala kata peranglah dekat dunia. Matilah syahid. Sebab untuk orang-orang kafir Allah Ta'ala telah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Jadi ini penguat semangat. Satunya kalau kita dapat tengok sampai tahun ni pun Allah Ta'ala suruh jaga solat jamaah. Apatah lagi kalau di luar daripada peperangan. Tapi still kalau kita dengarlah tentang berkenaan dengan hukum solat jamaah ni, dia akan tetap terpecah. Satunya memandang wajib. Pasal seolah-olah Nabi kata barang siapa di kalangan Muslim yang tak pergi solat dalam posisi dia tak ada apa-apa keuzuran, kalau dia tak pergi, aku sendiri nak pergi bakar rumah dia. Menerusi hadis ni, sebahagian mengatakan hukumnya adalah wajib semayang jamaah. Sebahagian pula mengatakan dengan hukum tersebut dia jatuh sunat sahaja. Sebab ayat itu jelas Nabi nak tuju kepada munafiqin. Sebahagian kata sunat tu pula bila Nabi kata salatul jamaah afdul min salatil fadhi bi 27 darajah. Semayang berjemaah itu jauh lebih utama berbanding semayang seorang dengan kadar darajat diangkat sebanyak 27 kali ganda. Macam Nabi nak bagi tahulah semayang sendiri ni pun ada kelebihan, semayang ramai-ramai ni pun ada kelebihan. So sebagian ulama hadis mengatakan hukum semayang jamaah ni sunat je.
Dan mazhab Syafi'i pun berpegang semayang jamaah di masjid hukumnya hanyalah sunat muakkad lah, dituntut untuk kita pergi. So sebahagian berpendapat wajib, sebahagian berpendapat sunat, sebahagian lagi berpendapat fardu kifayah sahaja. Kalau ada orang dah pergi masjid, kita semayang je kat rumah. Tapi kok mana pun jamaah sekalian, kawan-kawan, teman-teman sekalian, memang kalau kita ni nak didik diri makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergilah semayang jamaah. Sebab faedah dia bukan semata-mata 27 tu, tapi faedah sebenar-benarnya dapat tahiyatul masjid, dapat baca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Benda ni tak berlaku masuk mall, benda ni tak berlaku masuk tandas. Dia bila masuk masjid je Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dan dikala itu bila kita solat jamaah, kita duduk dekat saf awal kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'alas saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa memuji orang-orang yang berada pada saf awal, kemudian diikuti oleh saf berikutnya, diikuti oleh saf berikutnya. Tapi kalau sembahyang seorang-seorang kat rumah, tak dapatlah fadilat tu kan. Walaupun kita berpegang, aku kok mana pun nak pegang fardu kifayah juga. Bukan kata, sebab tu bila Allah cerita tentang orang beriman ni, Allah terus bahagikan kepada dua, orang beriman kuat, orang beriman yang lemah. Dan dalam hadis pun Nabi kata, sesungguhnya al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Sesungguhnya orang beriman yang kuat tu lebih Allah Taala cinta berbanding orang beriman yang lemah. Dan Nabi kata walaupun kedua-duanya ada kebaikan. Tapi nak cerita orang beriman yang kuat ni, salah satunya dia pergi masjid selalu lah kan. Sebab tu Nabi kata kalau kamu melihat ada orang pergi masjid siang malam tu, perhatikanlah dan bersaksilah bahawasanya dia adalah orang beriman. Tapi kalau semayang seorang-seorang kat rumah, kita tak nampak keimanan kita tu. Kita pun boleh rasa bila kita selalu pergi salat jamaah, kita akan rasa kita punya hati kuat. Nak bagi salam, boleh senyum kat orang. Kat rumah tak boleh senyum kat orang. Kan? Bila pergi masjid, kita dapat pahala senyum. Kan, jumpa orang kita boleh sengih. Nabi kata la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wala antal qa akhaka biwajhin talqa. Jangan pernah meremehkan sekecil-kecil kebaikan walaupun senyum. Kan, jumpa orang boleh bagi salam, boleh tanya khabar, sambung ukhuwah dan silaturahim. So Allah Taala a'lam. Moga-moga kita ni semua yang tak dijemput untuk berperang sebagaimana yang sedang berlaku di negara saudara kita di Gaza, di Palestin sana, tapi sekurang-kurangnya kita belajarlah semayang sungguh-sungguh. Hatta saya terbaca satu quote tu, diorang kata apa, kami tidak menagih pun bantuan-bantuan kalian, bahkan yang kami tagih daripada kalian, belajarlah urusan agama ni sungguh-sungguh kan, yang tak dapat datang berperang ni. Sebab kita semua akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap di kalangan kita akan dipersoalkan tentang seluruh nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita. Allah Taala a'lam. Ada soalan ke? Tak related. Oh, silakan. Bismillah. Okey, soalan bila imam baca Al-Fatihah, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia faham. itu lari mana tak? Lari. Sebab bila ada waw dekat situ jadi panjang, kita risau ada orang yang faham di belakang, dia nampak waw tu sebagai wawul jamaah. Bila jadi wawul jamaah, seolah-olah kita nak kata Allah ni bukan satu. Kita akan kata Allah tu ramai. Faham tak? Sebab tu dia jadi pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami menyembah engkau yang satu, dan hanya kepada engkaulah yang satu kami minta tolong. So bila kita sebut na'budu panjang tu, seolah-olah kita akan kata hanya kepada engkaulah, hanya kepada kalianlah. Kalian, bukan kau lagi dah, kalian. Bila kita faham kalian tu, dia akan jadi 2, 3, 4 dan ke atas. So bahayalah. Jangan kita baca panjang ikut suka hati. Sama juga bila kita baca, macam saya pernah cerita dahulu, dalam suratul A'raf, kalau tak silap 152 muka surat 152, kita boleh jumpa doa Nabi Adam dan juga Hawa alaihimassalam. Ayat atas sekali Allah kata qala rabbana zalamna, panjang, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ramai orang bila saya dengar, saya tasmik dia orang baca, semua baca pendek. Qala rabbana zalamna, dia tak jadi qala, 2 harakat. Padahal qala tu panjang, cerita pasal 2 orang, Nabi Adam dan dengan Hawa. Tapi bila kita kata qala rabbana, jadi seorang je. So macam Hawa tak minta maaf pula dekat Allah Ta'ala, macam Adam tak minta maaf pula dekat Allah Ta'ala. Sebab tu bahaya, yang pendek dipanjangkan dan panjang dipendekkan, dia tetap dipanggil lahan jali.
kesalahan yang besar, boleh bawa kepada dosa, dan kalau beriktikad begitulah aku nak baca suka hati aku lah, boleh bawa kepada batal solat. So kalau kita ada kekuatan, tegur. Orang-orang, saya yakin benda-benda ni kadang-kadang kita pun terdengar je, ada orang terbaca macam tu. So kalau kita ada kekuatan, pergi tegur. Kalau tak ada kekuatan, macam Nabi katalah, tak boleh dengan kekuatan, guna dengan lisan. Tak boleh dengan lisan, dengan hati. Tapi kalau contohlah kan, kalau kita dah biasa dengan dia, mungkin kita boleh tegur direct. Tapi kalau kita first time datang kat tempat tu, kita dengar, paling-paling kita minta orang sampaikanlah kepada dia. Pasal kita ni orang baru, nak tegur pun nanti dia akan kata kita ni tunjuk bagus lah, tunjuk pandai lah kan? Tapi mungkin nak tegur tu pun dia berhajat kepada seni dan juga metodnya lah. Allah Ta'ala alam. So dengan jemaah tu, bila kita dengar tu macam salah tu, masa saya dengar tu, saya niat keluar dari jemaah tu lah, dari itu. Kalau dia tak sengaja, tak perlu lagi. Tapi kalau sering-sering dia baca nak budu tu memang panjang, memang kena mufaraqah ha. Kali pertama dengar. First time, sekarang kan sama juga. Ya. Betul. Tak ada orang tegur ha? Berdosa lah. Tak, kita akan dipertanggungjawabkan lah. Kenapa ikut juga orang yang salah? Apa tu? Oh, itulah cerita lagi solat Jumaat. Memang lagi nak kena tegur lah. Pergilah. Hantarlah teguran. Jangan duduk diam. Kan? Tak buat macam mana kalau jadi lagu tu? Tak, kalau mufaraqah kita hanya dapat pahala bersendirian. Tapi still kalau kita punya tapak perjalanan, ambil wuduk apa semua tu, dia ada pahala lain dah. Cuma pahala nak berjamaah tu lah. Kan? Allah Ta'ala alam. Okay, jom kita berhenti kat sini. Kita berhenti solat isyak. Dan kita sambung dengan kelas Adli pula sekejap lagi insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.